select kita punya open office ni, LibreOffice ni. Okay, klik. Okay, klik base. Lepas tu akan keluar benda ni. Okay, lepas tu kat sini kita tikkan create a new database. Then klik next. Lepas tu dia dah tick dah already. Yes, register the database for me. Open the database for editing. Okay, then kita klik finish. Kita save lah dekat sini. Kita nak tulis apa kat sini student info system. Dan kita save lah dekat mana-mana kita punya folder. Okay, saya simpan dekat folder ni dan juga save. So akan dapat Syafiq boleh, Luqman boleh, Raihana, Syahira, Faik, Sani pun boleh. Okay, so saya teruskan. Sekarang kita nak create our first table, database object, table, query, form and report. So kita pergi dekat table dan klik pada create table in design view. Okay, sampai sini dapat. Ini query, ini table. Lepas tu klik dekat sini, create table in design view. So saya klik akan dapat yang ini. Kita sekarang nak buat table student info. Dan kita nak buat dia punya field name dulu. Okay, jadi kita pergi dekat sini. Field name yang pertama, kalau boleh buat semua capital letter lah, senang. Senang nak detect nanti, kelas. Apa dia punya data type dia dekat sini? Data type dekat sini kita ada banyak. Kita ada macam-macam benda. Okay. Tapi kalau katakan data type itu, kita punya nama kelas kita nak buat F1T1. So kita ambil text. Sebab text adalah combination alphabet. Okay. Alphanumeric. So ambil text. Okay. Lepas tu yang kedua. Okay. Yang kedua kita nak buat field name. Field name apa yang kedua? Section. Okay. So tulis dekat sini section. Dan data type-nya adalah teks juga sebab kita buat modul 1. Ada teks dan ada perkataan, so mesti pakai teks. Okey, yang ketiga kita nak buat roll number. Okey, roll number. Roll number. Teks juga sebab combination modul dengan, combination huruf dan juga perkataan. Seterusnya kita nak buat name. Name semestinya teks. Lepas dah buat name, sekejap bergerak-gerak. Bergerak-gerak pula phone ni. Lepas name kita letak bergerak-gerak perkataan ni, sorry. Okay. Lepas name kita nak masukkan status. Okay, status. Status kita adalah single ataupun apa dekat sini kita tulis ni. Mata saya tak pernah nampak. Oh, lookup wizard. Okay, tak apa, kita tak buat lookup wizard dulu, kita buat teks dulu nak senang. Okay. Lepas tu kita foto, kita tak payah letaklah foto. Okay, kita ambil yang basic dulu. Then date of birth. Okay, date of birth kita ambil kat sini adalah date. Mana date? Yang ni date. Okay, pilih data type yang betul. Okay, untuk kolom seterusnya. Sorry, kena pegang macam ni, tak nampak. Lecturer ID. Okay, last sekali lecturer ID. Okay. Dapat tak dekat sini semua? Boleh, madam. Boleh. Okay. Dah boleh kita save, tekan button save dekat sini. Save dan nama table kita tadi. Ingat tak apa nama table kita tadi? Student info. So savekan dengan nama table yang betul. Student info. And okay. Okay, primary key. Kita belum letak primary key, lupa pula. Okay, so primary kita adalah apa tadi? Roll number. Okay, pergi dekat tepi ni, right click, tangan awak tu right click dan akan keluar primary key. Klik. So dia keluar gambar kunci. Jadi dah ada primary key. Saya ulang lagi sekali. Kat sini, right click, primary key. Okay. Boleh?
Tu dah hilang dah. Pergi lagi sekali, right click primary key. Okay. Dapat primary key. Letak kat mana primary key tu? Tadi kita dah bincang yang pagi tadi, mana primary key? Ini kan primary key kita. Kolom kita rujuk yang table pagi tadi. Sorry, sebenarnya saya buka pakai phone, dia bergerak pula yang ni. Sebab tu kita setkan dekat sini primary key. Klik save. Nama table tadi student info. Okay. Siap? Boleh pangkah je hujung ni, pangkah je. Okay. So bila pangkah dia ada ni, ada kat sini student info. Kalau saya buka balik, dia ada ni. T1. PT1. Okay. Lepas tu modul. Lecturer ID AA105. Next row. Row number. Wait. Row number tak dapat lagi. Tadi saya AA123 BB. Okay, selesai dah. Student info dah. Sekarang kita nak buat table yang kedua, iaitu table apa tadi? Nina ke siapa tadi? Lecturer. Yang baca. Lecturer. Okay. So kita pergi dekat create table in design view. Okay, klik dekat sini. Okay. So kita nak buat dia punya field. Sampai sini dapat Wafi? Dah. Okay. So field name yang pertama, kita tengok balik kita punya class kit tadi. Field name yang pertama untuk lecturer. Okay, thank you. Okay, yang pertama apa sayang? Name Lecturer ID. Lecturer ID, okay. Lecturer ID kita dah buat lec ID pun boleh. Okay. Tapi dekat tadi kita buat lecturer nama penuh kan dekat table sana tadi? Lecturer ID. Okay. Lepas tu name. Name. Okay. Yang ketiga. Number phone. Okay. Number phone kita letak number. Sebab kita nak try guna number. Mana number ni number numeric. Okay. Lepas tu Status. Okay. Then Course ID. Apa dia? Course ID. Course ID. COURS darah ID. Okay. Lagi? Dah. Okay, dah. Bila dah siap ni, okay, primary key dulu dekat lecturer ID. Klik dekat lecturer ID, right click, ada primary key. Okay, pastikan ada primary key. Okay, berjaya ke tidak? Kita tunggu Wafi. Semestinya boleh. Okay, ciwah. Okay, save. Klik button save. Lepas tu kita simpan dengan nama lecturer apa tadi? Sorry short term memory. Apa nama table kita? Lecturer je? Lecturer je. Okay, so okay. Dah okay. Close. Ada dua. Ada tak Wafi? Wafi saja. Okay, apa dia sayang? Nak tanya apa? Nak tengok balik yang lecturer punya table boleh tak? Ni. Okay, sekejap. Semestinya dapat kan? Kita nak isi sekarang. Saya nak tunggu Wafi je. Diisi berjaya ke tak? Okay, apa lecturer ID? Baca kan? Y98. Name Ayu. Sangkut Wafi sama macam tadi. Alah, tak apalah, awak dua record je, tak apa. Dua record pun jalan. Buat next table. Okay, kita sambung record yang ke-5. Lecturer ID AA123 BB. Okay, nombor phone 1299087. Okay, next. Status married. Course ID V09. Okay, dah siap. Jangan lupa tekan button save. Okay, dan lepas tu close je. Okay, dah siap close. Okay, so kita akan kembali ke sini. Okay, semua dah? Semua dah ke?
Naim dah, Wafi dah, tadi lagi dah. Okey, kalau dah kita teruskan dengan table yang terakhir, table yang ketiga. Okey, klik dekat table. Okey, Wafi jom kita buat sama-sama. Tak apalah dapat 2 pun tak apa. Create table in design view. Okey. Okey, lagi sekali apa field kita nak buat ni untuk table yang ketiga? Table yang ketiga yang ini tadi. Ini table yang ketiga. Table subject, kita ada course ID dengan course name sahaja. Ada FK juga. Course ID dan juga course name dan juga apa tadi? Roll number kan? Dan jangan lupa letak primary key pada course ID. Okey, berjaya. Itu saja untuk yang ni, save. Betul kan? Cukup kan 3 ni sahaja kan? Course ID, course name dan juga roll number. Okey, betul. Okey, save. Nama table, subject. Okey, dapat ke tidak? Dapat, madam. Okay, so okay. Maksud primary key dekat course ID kan, madam? Betul sayang, course ID. Cara nak tentukan primary key adalah nombor yang unik. Biasanya kod lah. Nombor metrik, ID, barcode. Okay. Dah ada kunci, pastikan ada kunci. Dan kita close. Okay, bila dah close, kita akan dapat dekat sini table yang ketiga, subject. Okay, klik dekat table subject. Kita nak isi sekarang maklumat dia. Okay, bantu saya untuk baca course ID, course name dan juga roll number. Course ID yang pertama K02. Course ID yang pertama apa tadi? K02 kan? Okay, K02. Course name accounting. 234178. Okay, ni dah siap. Okay, sekarang kita save. Okay, dan close. Okay, so kita dah dapat 3 table. Okay, so siapa dah berjaya 3 table, komen berjaya. Kita tunggu yang lain. Pastikan table ketiga tu saya boleh buat full. Okay, cuba tengok balik student info tadi tu. Kenapa tak boleh? Nak tengok student info boleh? Tadi tak sempat salin. Saya boleh tengok tadi. Tak boleh. Okay, nah kita tunggu. Okay, kita tunggu sekejap. Sementara tu Naim pula dah. Sementara tu Wafi boleh godek balik apa benda lah yang tak boleh buat tadi tu kan. Sementara tunggu rakan-rakan kita isi bahagian student info. Hebatlah Luqman Iqbal. Faid Dani cakap. So, kita sekarang nak buat query pula. Okay, sebelum tu apa benda query ni? Okay, loading query itu adalah kita nak get a specific record daripada table. Okay, contoh saya buka table lecturer. Dalam table lecturer kita ada 5 record. Tapi kita nak buat query, kita nak cari siapa nama lecturer yang mengajar ataupun siapa nama lecturer yang dah kahwin. Makna spesifik. So bila kita nak dapat yang data yang spesifik, kita kena buat query. Okay, so itu tujuan query, iaitu untuk get specific record from the table. Okay, jadi kita nak buat query untuk table lecturer dulu. Nak cari siapa lecturer yang dah kahwin. Query nak dapatkan specific record yang kita nak daripada table tu. Certain data dalam table. Okay, Nina nak tanya apa sayang? Nina panggil saya. Okay, so nak buat query, kita nak dapatkan specific record. Klik dekat query in design view. Ambil table lecturer sebab kita nak buat query untuk table lecturer sahaja. Okay, besarkan sikit. You boleh gerak-gerakkan ke tengah pun boleh.
Okey, dalam table lecturer ni saya hanya nak ada nama lecturer dan juga dia punya status. Dan dia punya status ni saya nak cari yang dah kahwin sahaja. So, kita pergi dekat bahagian bawah kriteria kat sini, type perkataan married. Sebab dalam table tadi ada married. Okey, dan automatik dia akan ada single quote dekat situ. Okey, dapat tak buat sampai sini? Dapat, madam. Okey, dapat. Kita klik je save dekat tepi ni, save. Dan kita bagi nama query tersebut. Ini query apa? Ini query lecturer merit. Supaya kita senang nak check, oh ni lecturer merit tadi. Okey, dah save, kita close je. Dan kita nak tengok berjaya ke tidak, kita klik. Kat mana sangkut tu? Dapatlah merit. So yang betul lah kita merit, yang merit tu type sendiri ya, yang merit tu kita type sendiri. Sekejap saya pergi balik. Edit. Okey, kita type kriteria. Kenapa kita type kriteria ni? Sebab kita nak cari yang siapa lecturer yang dah merit. Kalau awak tak nak, saya tak nak buat apa media nak cari yang merit. Saya nak cari yang single. Awak type lah single. Kita type apa yang kita nak cari. Kalau type single, kita pun run. Ya, kita save. Okey, so cari kat sini. Nampak? Oh, Alia single lah. Boleh lah. Macam tu. Clear. Kita cari apa yang kita nak. Specific record. Dapat tak? Tak kisahlah siapa single. Okey. Tak kisahlah. Saya nak buat lecturer merit. So awak buatlah yang single. Edit. Saya nak yang merit tadi. Okey. Okay, so Nina boleh close dulu semua table-table ni. Pergi dekat contoh subjek kan, ada pangkah kat situ betul. Okay, close dulu, kalau tidak pening nanti banyak sangat. Okay, pergi dekat create atas tu. Atas ada create, ya betul. Query design, klik query design. Betul. Okay, klik table lecturer. Double klik boleh. Tak masuk sayang, double klik. Okay. Okay, pangkah yang tu. Kita tak mau dah table tu. Ni pangkah. Ya weh. Kita nak buat. Lepas tu bersakai. Tak boleh, boleh dah tu. Satu dulu. Pangkah. Sekat lah. Ada box show. Gitu. Okay. Okay, dah selesai kan? Okay, sekarang query apa sayang? Kita nak cari apa? Awak Ni, lecturer ID. double click. Double click. Lecturer ID lagi? Nak apa lagi? Jangan semua. Kalau katakan nak keluar nama, lecturer ID, number phone, status, course ID, nak keluarkan semua kan. Kalau semua tak perlu buat query. Kalau semua kita ambil table je lah, sebab dalam table ada semua. Query ni kita nak certain info je. Okay. That's why kita buat query. Kita boleh choose yang mana kita nak display. Okay, lagi nak display apa lagi? Okay, yang nak display kita double click je. Okay, lagi satu. Dah. 2 item ke 3 ke tak kisah. Okay, dah tekan perkataan run dekat sebelah kiri atas. Ada tanda seru warna merah, klik run tu. Pandai, klik. Dapat dah terus. Okay. So rename kan awak query ni. Dapat dah. Okay. Okay, save dengan nama apa ni? Ini tentang apa ni awak punya query ni? Kat lecturer phone dah. Bagi nama ringkas-ringkas je. Yang penting kita tahu query tu kita buat query untuk apa. Lecturer phone, mungkin awak nak senaraikan number phone lecturer kan? Okay. Siapa dapat buka GC sayang? Saya masih loading lagi, subhanallah. Okay, save. Nina tolong share. Okay, dekat laju betul lah, jealous betul lah dengan Nina. Dia punya cekak betul kelajuan dia. Okay, buka kat GC sayang. Sekejap pinjam awak punya screen. Okay, pergi dekat classwork. Classwork tu senang sikit nak cari. Okay, pergi dekat practical.
Wih, jealous betul lah. Memang jealous, memang tak puas hati. Rasa nak tukar tempat je. Okay. Pergi dekat 5.0 database. Betul. Database question. Question sayang. Sip baik ada Nina. Thank you so much sayang. Okay. Scroll bawah. Dekat situ. Tengok soalan C. Okay. Soalan A dah settle, kita dah buat table. Soalan B pun kita dah isi record. Okay. Bawah lagi sikit sayang. B dia kata fill at least 5 record dah. Okay. C. Prepare a query. Okay. Prepare a query. Nampak tak kat situ dia kata prepare a query to display all record and name should be in ascending order. Dia nak buat query tapi dia nak secara ascending order. Macam mana nak buat tu? Ni kat query. Create query in design view. Okay, query in design view. Klik. Lepas tu masih lagi kita buat table lecturer. Okay, besarkan sikit. Table lecturer. Okay, kita nak semua. Tadi Meda kata kalau semua tak payah buat query. Okay. Memang tak payah buat query tapi dia ada request pula. Dia nak ikut nama mesti ikut susunan. Nama ikut susunan. Kalau tengok dekat sini, table lecturer. Okay, pergi kat table lecturer. Nama ikut susunan ke tak? Nama tak ikut susunan kan? Ada Alia, Halim, Amir, Rahmat, Ayu. Dia tak ikut susunan. So kita nak susun. Walaupun semua record tapi kita nak susun, jadi bermakna kita kena buat query. Okay, tengok nama dekat sini. Okay. Kat mana kita nak sort? Okay, tengok sort dekat sini. Okay, sort kita pilih ascending. Kita nak sort. Itulah kriteria dia. Bila ada specific request tu, itulah query. Okay. Pergi dekat sort, pilih ascending. Dan lepas tu, save. Save kat sini kita tulis soalan apa tadi? Soalan C. Okay. Ataupun ascending lah. Pilihlah ascending name. Okay. Then okay. So bila saya buka tengok dia ascending ke tidak. Pergi dekat query. Nampak nama dah bersusun. Okay. Faham untuk soalan C? Berjaya pada query untuk lebih daripada satu table. Okay, kita ada 3 table kan. Sekarang saya link 2 table pula. Okay, pergi dekat query. Create query in design view. Ada 2 table saya nak ambil, lecturer dengan student. Double click lecturer and double click student. Close. Okay, ada 2 table dekat sini. Okay, besarkan sikit table tu. Wih, dia tak nak bagi kerjasama betul lah. Okay. So, sekarang saya nak ambil maklumat daripada lecturer dan saya nak tahu siapa student saya. Jadi, saya kena ambil data daripada student info juga. Jadi, kalau kita nak ambil data daripada orang sebelah, kita kena ada relational. Kita kena link two table together. Ingat tak kita discuss pagi tadi, how to link two table together? Dengan menggunakan apa? How to link two table together? Lupa dah. Kita link menggunakan primary key dan foreign. Betul, pandai, betul, foreign key. So kita tengok siapa yang ada foreign key. Lecturer ke student yang ada foreign key? Kalau tengok table student, table lecturer. Tak ada kan? Jadi kita tak boleh link. Lecturer. So betul. Lecturer ID dia ada primary key dan dia ada foreign key. Jadi kita boleh link table ni. Cara dia klik je dekat sini, tarik, pergi dekat kawan dia. Dia tak mau pergi pula dah. Dia tak mau pergi pula dah, Alisat. Mana dia punya? Gitu. Okay, link. Mesti link primary dengan foreign key. Okay, berjaya tak awak link? Bila dah link baru kita boleh ambil maklumat dia. Okay, contoh. Ini saya tak nak ni. Sorry, delete dulu lah. Ni saya tak nak Okay, saya nak nama student
course ID, number phone dia dan juga nama student dan kelas. Nampak tak saya ambil? So kita boleh nampak dekat sini field name daripada table lecturer, course ID daripada table lecturer, number phone daripada table lecturer, name daripada student info dan kelas daripada student info. Okey. Dapat? Sampai sini dapat tak? Itu kita link. Dah dapat, kita save. Lepas tu bagi nama query. Link nama query apa yang kita nak tulis? Lecturer and student. Apa ni? Lec and stud. Okay. Save. Dah save, saya nak tengok hasil dia. Saya pergi dekat query, ada lec and stud. So kita dapatlah nama lecturer dan nama student. Lecturer Ayu, student dia nama Abu, kelas F1T2. Kalau dapat, komen dapat dekat situ supaya saya dapat track lah you punya progress. Okay, saya patah balik. Edit. Macam tu, kita link to table. Kita boleh curi maklumat daripada sini sikit, sana sikit. Okay. Ataupun untuk kelas ni saya tak nak semua. Saya nak kelas yang ada kelas F1T berapa tadi? F1T2 Saya nak kelas F1T2 sahaja. Ada spesifik kriteria. So kita save. Terpulanglah query ni, terpulang pada you all nak cari apa. Okay, so kita akan masukkan 3 table. 3 table. Table lecturer, table student, table subject. Tapi saya belum link lagi. Saya tak link. Saya nak tunjuk ke awak kenapa kita perlu link table ni. Okay, so apa maklumat yang saya nak saya dah letak dekat bawah. Ada name, lecturer, number phone, lecturer semua ni kan dah letak dah. Okay, saya cuba save. Okay, ni nama file yang saya save tadi. Tengok bila kita run, apa berlaku bila tak ada relationship. Relationship lain macam pula. Bila tak ada relational. Dia jadi data tu redundant. Nampak tak? Dia berulang-ulang redundant. Okay. Sebab tu kita kena ada relationship. Relational. Okay. So macam mana nak relationalkan dia? Kita ambil lah dia punya primary key. Kalau course ID. Okay. Yang ni klik dekat sini. Kita cari yang mana sesuai. Okay. Bila dah link. Cuba kita tengok hasil dia. Saya dah save. Dah.